saya nak refer, contohnya kawan you dah present ni, jadi at least you dapat tengok, oh Amjad punya group macam ni, nanti saya nak buat macam ni, group kita buat macam ni, betul tak? Jangan duduk saja tak salin nota. Sebenarnya awak screenshot tu nanti awak boleh conteng-conteng dekat nota tu. Kalau kawan awak punya macam ni, awak punya macam ni contohnya kan. Okay, so bila kita salin nota, kita buat screenshot, kita tak mengantuk sebab kita ada aktiviti. Jadi kita tak adalah duduk dengar, tak buat apa kan. Jadi saya itu peringatan untuk diri saya juga sebab kadang-kadang saya nak refer balik, kadang speaker tu cakap pasal certain topik, saya nak refer balik, saya akan pergi tengok balik dekat screenshot saya tu. Jadi saya pun tak adalah kalau katalah tiba-tiba nota ataupun slide tak dapat daripada dia, ada kadang-kadang speaker dia tak share slide. Sekurang-kurangnya bila kita screenshot, kita dapat tak nota tu? Dapat tak kelas? Dapat kan? Jadi screenshot tu salah satu cara. Lepas tu nanti awak tulislah nota, tambah nota dekat screenshot. So I would recommend you, masa kita online ni especially, for every course yang you dah ambil, buat macam tu, ya. Jadi itu nota you yang bergambar daripada screenshot ada, lepas tu you conteng dekat situ. Untuk group saya ni dah isi tak ni entrance survey? Dah. Yang senyap ni dah isi ke belum? Jangan tunggu semua khusus ya. Semua khusus yang awak ambil semester 5, khusus universiti, khusus-khusus lain. Sebab lecturer dan admin berhak untuk menyekat awak punya result kalau awak tak isi entrance and exit survey dan juga SUFO. Sebab itu memang peraturan akademik ya. Jadi sebab lecturer kami ni pun, kami perlu feedback daripada pelajar sebab kita from time to time kita akan tambah baik. Kita punya cara pengajaran, nota-nota kita, exercise kita tak guna the same method every semester. Ya. Okay, so insyaAllah kita akan start dengan create kita. Kita kena betul-betul timing ya sebab pukul 10 ni you all pun ada kelas lain. Betul tak? 10 ada kelas CTU ELC. ELC. Selalu teacher masuk pukul berapa? Teacher you masuk pukul berapa? Pukul 10 kan. Jadi kita tak naklah kesian teacher you kan, tunggu. Okay, so kita kena budget masa. Siapa penjaga masa ni? Kita bagi lebih kurang dalam, sebab ni 3 group, nanti kita rotate lah. Next time mungkin saya 4 group. Puan Lee sebab dia father-in-law dia meninggal semalam ya. Nanti bila you all solat, tolong doakan sebab tu Puan Lee tak ada hari ni. Kalau tidak, kita dapat lebih sikit masa untuk create. Okay, kita akan rotate, jangan risau. Kalau minggu ni awak tak dapat dengan Cik Makno, mungkin create hari lain awak akan dengan Cik Makno. Okay, minggu ni kalau Cik Makno 4, saya 3 group. Sebab hari ni Puan Liz tak ada. Nanti kalau Puan Liz ada, kita mungkin seorang 2, seorang 3. So you have more time untuk create ya. Siapa penjaga masa ni? Boleh lantik tak? Amjad, siapa jaga masa Amjad? Tu Alia Yusrina boleh. Alia ya. Okay, Alia boleh? Okay, now kita letak lebih kurang 40 minutes dulu ya. 4 kali 3 120. Kita ada 2 jam kan. 2 jam tak sampai pun tu sebab nanti nak keluar awal untuk pergi kelas tu. So kita letak dulu 30 minutes. Nanti kalau ada extra tu boleh Alia? Kita letak dulu 30 minutes per group. Okay, sebelum kita start, brief yang saya dah bekalkan untuk untuk buat layout tu, awak dah baca tak? Apa perkara-perkara yang kena consider? Baca tak? Baca doktor. Baca? Yang lain ni senyap ni? Baca tak? Yang saya kata ada membantu tak Amjad? Sedikit sebanyak bantu lah, tapi saya pun main buat je design ni juga. Tapi at least ada kan kita nyatakan entrance, safety semua ada kan? Ada. Okay. Jadi perkara-perkara tu penting sebab dia adalah basic design. Yang saya sertakan tu adalah basic design. Dan exercise ni sebenarnya dia memang akan test you punya knowledge dalam basic design, ya. Okay, silakan Amjad.
Okay, bismillah. Grup kami ada menyediakan 3 sketch Okey, untuk bagus. create hari ini. So disertakan dengan design idea lah yang kami akan bentangkan Good. lagi. Bagus. Yeah. Yang pertama design organik. Dekat sini kita ada menyediakan 2 entrance kalau doktor nampak. Yang pertama main entrance dia kat bahagian ni. Nampak kan curser saya kan? Cursornya tak nampak pula. Tak nampak kan? Nampak macam mana nak Tak pakai ada ni? kan? Betul tak Syazana? Tak nampak kan cursor Amjad kan? Okay, yang ni, yang main entrance warna merah ni nampak kan? Entrance yang ada arrow warna merah nampak tapi cursor awak tak ada. Okay, tak apa. Yang ni yang entrance yang pertama adalah yang saya tunjukkan arrow ni. Yang belah kiri? Yang belah kiri, betul. Okay, itu entrance pertama. Lagi entrance yang dia ada second main entrance. Kalau madam nampak yang kat bahagian design satu ni dia ada tulis second main entrance yang dia ada corak petak-petak ni. Nampak ke? Okay, yang dekat tulisan design satu tu. Betul. Yang ni kat bahagian ni second main entrance. Sebab apa second main entrance saya letakkan sebab dia berdekatan dengan kawasan parking lah. Yang main entrance ni saya letak kat bahagian di jalan besar. So orang lalu lalang dia akan nampak lah gerbang yang menunjukkan kawasan ni. Yang entrance dekat kiri tu tak, dekat luar dia tak ada ni, tak ada apa-apa. Apa dekat luar pagar kalau doktor nampak yang kecil ni kan, macam ada jalan kecil kat ni, tu adalah walkway. Kejap Amjad slow. Kenapa tak ada you punya cursor ni? Oh, tak nampak Tak ada. Alamak, mana saya nak buat? Sebab tu susah kita nak tahu you tunjuk apa. Kawan lain ada tak yang boleh macam dia tolong shoot you explain ke, and then cursor tu senang nak tunjuk? Siapa cursor dia berwarna? Saya tak tahu nak tukar cursor berwarna macam mana. Tak, you punya cursor kenapa? Ada je, kat saya ada. Tapi betul tak kita tak nampak kan Alia? Tengok. Oh, Alia ada 2. Alia Yusrina dengan Nur Alia. Susahlah nak ingat kelas ni. Aiman ada 3. Alia Yusrina dengan Alia. Termaaf lah ya kalau saya nanti susah nak kenal awak. Okey, kalau macam tu puan, doktor saya bentangkan ke Canva boleh? Saya letakkan PDF. Ikutlah mana-mana yang boleh ditunjukkan. Kawan lain tak boleh bantu? Kita orang semua tak ada cursor yang berkala sikit. So susah kalau nak nampak. Oh, tak faham saya. Cursor ni kenapa jadi dia tak berwarna you punya? Mana nak conteng Robi? Tak payah present, just buat biasa je. Okay. Pergi dekat draw tu, pergi dekat bahagian kiri ada draw kan. Kolom kiri. Gitu. Dekat Canva ni awak boleh sama-sama conteng ya? Betul. Yelah dia macam you share ni kan. Dia macam Google Drive lah, you boleh share info. Betul. Okay. Besarkan sikit Amjad. Besarkan sikit tu. Dah. Okay, now you can conteng kan? Betul. Okay. Okay, saya sambung balik Okay, yang kalau saya bulat ni, ni adalah main entrance yang pertama sebab bahagian ni saya letakkan dekat dengan walkway. Ni walkway. Dekat luar tu. Amjad dekat luar tu dia macam tak ada apa-apa. Tak boleh macam tu, putus luar daripada tu. Bagilah sikit side contact dia. So saya kena tambah side contact sana nanti. Sikit lah mesti dia. Kalau side contact je jalan boleh je kan? Boleh. Dia janganlah putus macam tu, kita tak tahu kan. Side contact dekat keliling tu mesti ada. Dia jalan ke, dia walkway ke, dia padang ke, kan? Okay. Jadi kita tahu, jangan biarkan dia macam orang tertanya-tanya dekat sini ada apa. Sebab bila kita buat design, the side contact tu dia penting. Kan? So tambahkan yang tu. Okay, lagi? Lepas tu yang bahagian belakang ni, yang ni yang saya bulatkan ni adalah second main entrance sebab dia berdekatan dengan kawasan parking. Saya letak. So bahagian main entrance, second main entrance yang belakang ni dia kecil sikit lah. Lepas tu yang kalau puan nampak bangunan ni adalah tandas awam yang kita orang akan buat. Okay.
Nanti nak buat tandas. Betul, nak buat tandas. Lepas tu retaining wall. Berapa ni scale-nya berapa Amjad? 150 Puan. 150? Ni 50 kali 50 meter ya? Kalau boleh buat dua. Boleh pilih dua. 50 kali 50 dengan 70 kali 70. Maksudnya 70 meter kali 70 meter. Ya, the square. Kita bagi you square. Betul. Okay. So, lepas tu yang kedua, requirement yang kedua adalah retaining wall. Retaining wall ni saya letak kat bahagian sini. Sebab saya nak separatekan jalan besar dengan private area kat kawasan sini. Okay, bila dia ada retaining wall, you punya yang dalam dengan luar tu sama paras ke yang dalam tu lagi rendah? Dia maksudnya jalan ke apa? Kalau sebab sekarang tak ada section kan, yang luar daripada yang ada tulis retaining wall tu jalan kan? Betul. Betul. Lepas tu dekat dalam tu you punya side tu, so dia separas ke dia yang dalam tu lagi rendah atau dia tinggi? Dalam tu lagi rendah. Lagi rendah. Sebab tu you ada retaining wall. Sebab tu dia ada retaining wall. Okay, sebab saya nak student faham bila buat, walaupun lecture retaining wall saya belum bagi, tapi kita kena faham fungsi retaining wall. Okay, lagi? Okay, lepas tu ada menyediakan playground kat bahagian tengah ni. Okay, yang playground dekat bahagian tengah dengan yang ada pergola tu sama paras ke lain paras? Playground ni akan lagi rendah. Sebab lagi rendah? Sebab kalau Puan nampak kat bahagian sini dia ada tangga, nampak tak? Okay. Saya ada sediakan tangga untuk turun ke bawah. Lepas tu tangga dengan rem ke? Betul, yang kalau Puan nampak macam mana saya nak padam balik. Tak apa. Saya faham, saya boleh bayangkan. Kalau yang ni rem. Saya sedia. Sekejap, saya tukar. Okay. Lepas tu kalau Puan nampak yang ni bahagian melengkung ni, satu ni adalah sitting area untuk parent watching their children masa main. Lepas tu untuk shelter pula saya sediakan gazebo kat kawasan ni. Itu ada berapa gazebo? 2 gazebo? Ada 4 lah total kiri kanan. Okay. So dia private area sikit lah. Tak apa, you cerita dulu nanti saya komen dia punya susunan ya. Boleh. So lepas tu ada tangga belah sini juga untuk pergi ke kawasan semi area. Kat sini yang tu untuk apa? Dia lebih fokuskan untuk taman permainan kanak-kanak yang tak ada hardscape. Dia menggunakan bangka macam tu, dia menyediakan bangka macam tu. Yang macam roti itu apa? Yang kalau Puan pernah tengok kalau kat taman permainan dia macam ada slope-slope bukit macam tu. Ni macam gaya mount lah. Macam gaya mount lah kira dia. Tapi so letak rumput? Memang rumput. Okay. So nak mengelakkan kecederaan lagi ni lah. Lepas tu dia ada kawasan sitting area semua. So kalau untuk lighting landscape saya tak letak dalam ni, cuma saya lebih fokuskan kat kawasan-kawasan yang ada aktiviti. Saya tak letak kat semua kawasan tapi saya lebih fokuskan kat kawasan yang ada aktiviti. Lighting kena ada lah kat semua. Cuma bezanya dekat jalan awak lighting dia ada scale. Maksudnya height dia ada dia punya scale dia. Dekat kawasan playground, dekat kawasan taman, dekat kawasan-kawasan tertentu ada skill dia. Faham ya? Jadi kena ada lah sebab nanti walaupun sekarang saya belum bagi lecture untuk lighting tapi itu adalah macam prinsipal untuk student faham. Ya, lighting ni penting untuk safety. Okey. Dah ke yang ni? Untuk design yang pertama dah. Saya bagi design yang kedua. Boleh saya bagi komen yang ni terus saya bagi komen? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Now, bila kita buat design, pertama entrance tadi, you have created 2 entrances, major and minor. Okay, tetapi bila kita buat entrance, awak pernah tak pergi mana-mana macam kita stress jam dekat nak masuk dia tu? Especially bila kita buat melibatkan ada wheelchair atau pram, orang yang family bawa anak.
Berapa jadi sekarang skill awak entrance kedua dengan entrance nombor 1 tu berapa lebar tu? Kalau untuk entrance pertama saya bajetkan dalam 4.5 saya buat. Untuk entrance pertama lah 4.5 meter. So tak apa, nanti check entrance kedua tu sebab tandas tu terlalu besar. Tandas tu terlalu besar. Nanti lepas tu bila kita buat design takkanlah entrance terus-terus tandas kat situ. Kan kedudukan tandas dekat dengan entrance kan. Cuba you bayangkan you pergi R&R kan, tandas tu dekat ni tak sesuai. Tandas ni you can design somewhere, tempat yang you can design nicely. Tapi dia bukan duduk kat situ. Ya, macam kita rumah kita depan terus tandas. Depan pintu ada tandas. Okay? Kemudian saya tengok gazebo awak dia terlampau berlonggok dekat satu tempat. Ya? Nampak tak? Dia berlonggok kat belah kiri tu. Sebab bila kita secara actual practice-nya, setiap gazebo dia akan makan kos. Jadi kalau kita letak rapat-rapat dekat situ, tempat lain tak ada. Faham ke? Faham Puan. Nanti fikirkan, jadi perletakan gazebo ni kena sesuai dengan jarak dia, sama dengan lighting. Nanti awak pergi tengok lighting dekat hometown you, sebab selalu saya memang bawa dulu jalan student jalan kat bawah, berapa jarak lighting antara satu sama lain supaya dia ada some idea. Tapi tak apalah, nanti you boleh buka guideline berapa jarak antara benda-benda tu. Boleh tengok dalam time saver landscape architecture, boleh download. Okay. Jadi entrance tadi kena fikirkan berapa lebarnya. Kemudian tu yang nak pusing sebab I tengok dekat yang ada kuning dekat tangga tu, saya rasa laluan dia macam banyak dikacau. Nampak tak? Yang awak tengok belah tangga tu dekat atas dia tu ada macam-macam. So I don't know berapa lebar dia tu. Dia tak clean laluan tu. Ni. Yang dekat atas. Yang bulat, yang bulat tu. Yang bulat kat atas tu. Kan laluan kan yang pergola, nampak tak pergola tu? Dekat situ dia macam tak clean, nampak tak? Ada bucu-bucu tajam tangga tu. Ini. Bukan yang tadi yang awak menekan merah tu, nampak tak? Lepas tu yang belah kanan dekat entrance kedua ni, nampak tak? Dia kecil pula kat situ tu. Tak tahu berapa cm. Yang tu, bukan. Yang dekat laluan tu. Ni. Laluan yang ada yang macam mount tu, lepas tu dia ada you corakkan dengan pen hitam tu. Yang lorek tu, yang berlorek. Bawah. Dekat laluan. Ni. Bukan. Laluan pergola, pergola atas sikit. Yes, tu. Nampak tak? Yang ni bukan ni. Yang ni hedges. Itu apa? Dia shrub. Tak, itu maksud saya. Dia kacau laluan. Faham? Nampak tak laluan tu? Laluan dia mesti clean. Awak mesti define laluan sebaik mungkin. Kalau macam pokok yang belah kiri tu tak apa sebab pokok tu dia dekat atas. Tapi yang itu tu nampak tak? Awak punya size pathway awak tak ni. Dia macam kejap kecil, kejap besar, kejap kecil, kejap besar. Dia ada banyak gangguan, especially untuk wheelchair dia not good. Setuju tak? Setuju. Betul. So dekat situ dia tak clean. Okay, and then awak punya access untuk sekarang ni bila kita buat benda ni, kita fokus kita construction construction punya element. Awak ada tak nak buat elevated walkway contohnya sebab awak nak letakkan truss ya. So truss tu boleh pakai kat mana? Satu boleh pakai dekat gazebo, satu lagi boleh pakai dekat fencing, kemudian awak boleh pakai lagi elevated walkway, ataupun awak nak buat menara pandang contohnya, macam setengah student dia buat menara pandang. Okay, jadi fokus dia yang ini bukan pokok awak nampak tak pokok awak tu banyak tu kan, nanti kan modelnya sibuk buat pokok je. Habis span cuci pinggan dikerjakannya. Okay,
fokus model ni adalah area structure ya. Structure contohnya nak buat playground, kita ada apa ke buayan, ada jonggit-jonggit. Itu lebih kepada force and moment. And then yang kedua kita ada truss. Truss tadi pakai dekat structure shelter contohnya atau laluan elevated. Kemudian kita ada kita ada gazebo pun the pergola pun masuk juga part of truss. And then you ada dah retaining wall, and then landscape lighting tadi saya minta you refine balik. Okay, so boleh tengok you punya ni next. Tak apa, design idea you saya dah boleh ni faham lah yang you nak letak apa. Macam ni kan, you lebih kurang lah you nak letak benches. Jadi material ni you kena aware ya, kena alert. Jadi kalau boleh ikut material yang tu, macam entrance. Belajar cara buat entrance. Belajar buat simple construction untuk tengok yang warna hijau tu. Tengok macam structure. Mungkin tempat duduk you can combine dengan, sebab yang ni pun dia masuk dalam force and moment. Okay, yang tempat duduk tu. Tengok design lain. Okay, yang saya sini saya jelaskan kat korang Ni macam tiru buku ni je, buku step by step jadi. Student memang selalu tiru buku tu. Yang untuk layout kedua ni apa sekali kita yang orange nampak ke? Nampak pak? Yang ni entrance dekat design idea secara